Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan Santai Sirah siri yang ke-191 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita doa, kita menadah tangan, memohon meminta kepada Allah agar apa jua ilmu yang kita dapat daripada pembacaan kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab Sirah Nabawiyah ini, dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat daripada yang lain, agar menjadi ilmu yang bermanfaat, agar menjadi ilmu yang mana boleh menjadikan kita dekat dengan Allah, dekat dengan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua para sahabat yang saya perasan di ruang komen ada Kak Zimah Don, Nur Hayati Yahya, Kutina binti Abdullah, Sania Mustafa, ada Galik Spirit, Faradila Uthman, Yaya Lia, Rahna Umi, Syarifah Fatihah, Farida Abu Bakar, Laila Umar, Galik Spirit, Zuraida Siddiq, Nur Azza Abdul Aziz, Kak Salina Muhammad Noor, Asimah Maddali, Arif Taib, Tini Izhar, Syasha Ismail, Rosna Sharif, Zainab Mahmud, Salabiyah Saad, Jamaliyah Manak, Bunga Lawang, Siti Mahawa Ismail, Kak Safia Sapian, Rosebi Muhammad Sah, ada daripada Dubai, Masya Allah, Tuan Rosebi. Kemudian ada Nursiah Ismail, dan juga Cik Azharia, Cik Mai, Habibah Abdul Aziz, Saadiyah Hassan, Rahna Umi, Kak Kati Khairuddin, Aisyah Osman, Kak Nur Aini Nasir, Nariman Musa, Zulfian Isma Mirza, Hirina Umar, Nazifah Abdullah, dan juga Azima serta Ana Sukaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Sengaja saya melapangkan masa untuk membaca nama-nama sahabat sebab kita jarang berjumpa, bahkan ada di antara kita yang tak pernah bertemu. Moga-moga dengan ini kita boleh ingat antara satu sama lain dalam doa, dan moga-moga Allah pertemukan kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita nak masuk pada muka surat yang ke-605. Muka surat 605 menceritakan kepada kita dalam tempoh 19 hari Nabi SAW duduk di kota Mekah, bermula daripada 17 Ramadan pada hari pembukaan kota Mekah sehinggalah 19 hari selepas daripada itu, apa yang Nabi buat. Lalu kita tahu pembukaan kota Mekah adalah satu peristiwa yang sangat besar yang meninggalkan kesan kepada diri baginda, kepada masyarakat Arab, kepada umat Islam dan kepada sejarah Islam. Dan dalam tempoh 19 hari itu banyak benda Nabi SAW buat. Kita nampak dalam tempoh 19 hari itu seluruh Mekah telah masuk Islam. Walaupun Nabi tak letakkan syarat, jaminan keselamatan mereka adalah mesti masuk Islam. Nabi tak paksa mereka masuk Islam. Nabi maafkan mereka tanpa sebarang syarat. Lalu Nabi SAW pada waktu itu menerima akan pengislaman seluruh penduduk kota Mekah dalam tempoh 19 hari tersebut. Dalam tempoh 19 hari tersebut juga Nabi SAW telah memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk menambah baik akan lambang-lambang, akan sempadan tanah haram, dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tanah haram. Dan kemudian dalam tempoh tersebut juga Nabi SAW suruh para sahabat iklan, barang siapa daripada kalangan penduduk Mekah dan sekitarnya yang telah beriman masuk Islam, dia mestilah memecahkan berhala yang berada di dalam rumahnya. Kemudian peristiwa yang kita kongsikan juga semalam, dalam tempoh 19 hari Nabi berada di Mekah semenjak daripada pembukaan kota Mekah pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah
Hijrah, Nabi hantar beberapa pasukan untuk memecahkan berhala-berhala besar orang Arab. Lalu semalam kita dah baca bagaimana Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu dihantar oleh baginda menuju ke berhala Uzza, yang mana Uzza terletak di Nakhlah, satu tempat di antara Mekah dan juga Taif. Nakhlah kita dah baca banyak kali. Nakhlah adalah tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan jin dekat Nakhlah. Ianya tempat yang sama. Lalu Nakhlah ni sebenarnya tempat yang ada banyak sejarah dalam sirah yang kita baca. Kita boleh tengok sekejap cerita tentang Nakhlah sebab dah terlalu banyak kali ia datang. Lalu kita boleh baca peristiwa tentang tempat bernama Nakhlah. Ianya satu tempat di antara Mekah dan juga Taif. Lalu kadang-kala kita terlepas pandang sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, pada muka surat 199. Pada muka surat 199, ketika mana Nabi berada di Nakhlah, kata Syekh Safiur Rahman, di situlah Nabi SAW didatangi oleh jin, yang mana mereka mendengar Nabi membaca Al-Quran dalam salat, mereka terus masuk Islam dan menjadi permulaan kepada Nabi berdakwah kepada jin-jin selepas daripada itu. Lalu pada muka surat 199 kita dah pernah baca tentang tempat nama Nakhlah ataupun Nikhlah ini, kerana ejaan dia adalah nun kha lam dengan ta marbutah. Di mana lagi kita baca tentang Nakhlah? Ketika mana sebelum peristiwa Badar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Abdullah bin Jahash Al-Asadi menuju ke Nakhlah pada muka surat 295. Muka surat 295 adanya Sariyah Nikhlah ataupun Nakhlah. Benda yang sama, Nabi hantar Abdullah bin Jahash Al-Asadi menuju ke Nakhlah ataupun Nikhlah untuk meninjau kafilah dan juga pergerakan Quraisy. Dan itu adalah paling jauh tentera Islam pernah pergi pada waktu itu, berhampiran dengan kota Mekah daripada Madinah. Lalu kita dah baca beberapa kali tentang nama Nakhlah. Dan kali ini pada tahun 8 Hijrah, Nabi SAW hantar Khalid bin Al-Walid untuk menghancurkan berhala besar yang ada di situ. Itulah berhala Uzza yang kita telah baca semalam. Lalu ada lagi berhala-berhala besar lain, yang mana sebenarnya kena faham berhala-berhala besar ni bukannya berada di dalam Masjidil Haram. Kebanyakan mereka berada di tempat-tempat di luar daripada tanah haram. Lalu ini berhala Uzza yang mana berada di Nakhlah, yang kita dah baca tentang Nakhlah banyak kali. Lalu nanti next time bila sahabat pergi umrah, nanti boleh tanya kepada driver bas, kepada mutawif, di manakah anggaran kawasan Nakhlah. Kerana kita dah tahu ada sejarah di situ, ada sirah di situ, ada benda yang pernah berlaku di Nakhlah. Lalu kita sambung daripada muka surat 605 pada nombor 2. Perenggan yang ketiga pada muka surat 605. Sebelum kita mula, saya terlupa apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu jom kita sambung daripada muka surat 605 daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri. Kata penulis buku, selepas itu baginda Nabi SAW mengutuskan pasukan yang kedua, yang mana dipimpin oleh Amr ibnu Al-As pada bulan yang sama, menuju ke berhala yang bernama Suwa'. Berhala yang bernama Suwa'. Sin, waw, alif, ain. Sin, waw, alif, ain. Suwa'. Lalu Uzza dan juga Suwa'. Yang mana ianya ada di dalam Al-Quran. Suwa'an wa la yawutha wa ya'uqa wa nasra. Pada surah Nuh, sebentar,
saya minta Al-Quran sebentar. Lalu sebenarnya ada dicerita tentang berhala-berhala besar ini di dalam Al-Quran. Tengok Al-Quran sekejap untuk sekadar menjadi rujukan. Lalu tentang berhala suak, nanti nombor 3 tentang mana ada di dalam surah An-Najm. Lalu tentang berhala suak ada disebutkan namanya dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh pada muka surat 571 surah Nuh, surah yang ke-71 pada ayat yang ke-23. Al-Quran sebut, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini semua nama berhala-berhala. Wadda wa la suwa' wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra, yang mana ada pada ayat yang ke-23 daripada surah Nuh, yang surah yang ke-71 ayat 571. Nanti bila hayati Quran kita sampai dekat surah Nuh, insya-Allah kita kongsikan. Yang mana kita tak tahu bila, sebab kita masih lagi dalam surah Al-An'am. Kita masih lagi dalam surah Al-An'am. Maka kata penulis buku, Nabi SAW menghantar Amr ibn al-As menuju ke berhala Suwa', Sin, Waw, Alif, Ain, untuk menghancurkan berhala tersebut. Dekat mana berhala Suwa'? Berhala Suwa' adalah berhala milik Banu Huzail. Huzail ejaan dia Hadzal Yalam, Banu Huzail, yang terletak di Ruhat. Ruhat ejaannya Ra, Ha, Alif, Ta. Ruhat. Ada qalqalah, ruhata, atau tapi sebenarnya orang Arab dia tidak sebut qalqalah ketika mana percakapan biasa. Lalu di ruhat, ra, ha, alif, ta. Lalu di ruhat, yang mana ruhat ini terletaknya sejauh 3 batu daripada Mekah. Lalu kat situ ada berhala Suwa' yang dijaga oleh Banu Huzail, yang terletak di tempat bernama Ruhab, lebih kurang 3 batu daripada Mekah. Maka kata penulis buku, tak kala Amr ibn al-As sampai di sana, penjaga Suwa' bertanya, apakah yang engkau mahu? Amr ibn al-As menjawab, Nabi SAW menyuruh daku untuk menghancurkan berhala ini. Maka penjaga berhala itu berkata, engkau tidak akan boleh mengganggu Suwa', dia ada kekuatan dia, engkau tidak boleh melakukan dia. Amr ibn al-As bertanya, kenapa? Penjaga berhala Suwa' menjawab, engkau akan dihalang oleh kekuatan ghaib, yang sebenarnya adalah syaitan dan sebagainya. Amr ibn al-As pun berkata, sampai sekarang engkau masih mempercayai kebatilan. Betapa celakanya engkau. Adakah berhala ini boleh mendengar ataupun melihat? Lantas Amr ibn al-As mendekati berhala Suwa' dan menghancurkan Suwa'. Kemudian diberikan perintah kepada tenteranya sehingga mereka menghancurkan rumah tempat simpan berhala tersebut dan mereka tidak mengalami sebarang bencana. Lalu penjaga tu terkejut. Kenapa berhala ni tak lawan? Sepatutnya dia ada power, ada kekuatan yang boleh membantu dia. Lantas Amr berkata kepada penjaga berhala tersebut, bagaimana pendapatmu sekarang? Maka pada waktu itu penjaga tersebut berkata, Aslamtu lillah, aku berserah diri kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Lalu dia pun terkejut, selama ni jaga benda yang tak boleh memberi manfaat dan mudarat, tak boleh mempertahankan dirinya, apatah lagi untuk menolong orang lain. Maka penjaga berhala itu masuk Islam. Dekat sini kita belajar, dan sebenarnya itulah kekuatan kita, bahawa sebenarnya manusia itu kekuatannya adalah kekuatan iman. Kekuatan iman. Kekuatan iman itu yang boleh menjadikan dia terselamat, terpelihara daripada segala, bukan sekadar akidah yang rosak dan sebagainya, tetapi juga daripada gangguan, daripada segala perkara yang tidak baik. Maka kita nampak sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, kalaulah kita baca kitab Hayatus Sahabah yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi dibantu, ditolong pada setiap waktu dan keadaan oleh binatang dan sebagainya kerana kekuatan iman yang mereka miliki.
Maka pada waktu itu tidak ada yang boleh menghalang Amr ibn al-As, sama ada syaitan ataupun jin dan sebagainya, ketika mana mereka ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itu kita nampak kadang-kala ada orang ketika mana ada gangguan, dia baca ayat kursi yang sama tetapi tak ada kesan apa-apa. Kerana sebenarnya ayat kursi itu kekuatannya pada keyakinan orang yang membaca. Lagi kuat seseorang itu yakin pada apa yang ada pada Al-Quran, pada janji Allah, pada firman Allah, kekuatan iman dia, maka daripada situ ianya akan meninggalkan kesan kepada yang lain. Maka sebab itulah kita nampak Amr ibn al-As berkata, mana perkara ghaib yang akan menghalang aku? Lalu penjaga itu tergamam dan dia masuk Islam. Penjaga kepada berhala Suwa'. Lalu kita dah baca tentang kehancuran berhala Uzza, tentang kehancuran berhala Suwa'. Seterusnya, berhala yang ketiga yang merupakan berhala terkenal menjadi sembahan penduduk tanah Arab, ianya adalah berhala Manah. Mim, Nun, Alif dengan Ta marbutah, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran pada surah An-Najm. Pada bulan yang sama, bulan yang sama maksudnya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada tahun 8 Hijrah. Pada bulan yang sama, iaitu bulan Ramadan, Nabi SAW mengutuskan Sa'ad bin Zaid al-Ashhali dengan memimpin 20 orang penunggang kuda menuju ke tempat di mana terletaknya berhala Manah. Mim, Nun, Alif dengan Ta marbutah. Itu tempat berhala Manah. Lalu kebanyakan berhala-berhala besar ni dia bukan dekat Kaabah. Dekat Kaabah yang ada adalah berhala Hubal. Hubal kita dah pernah baca, kerana dia adalah berhala pertama yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay untuk masuk ke dalam tanah Arab. Itu berhala yang pertama. Penulis buku pernah menerangkan pada muka surat mana sebentar, menceritakan tentang Hubal, berhala pertama yang dibawa masuk oleh Amr bin Lu'ay, dan semenjak daripada itu penduduk tanah Arab mula menyembah berhala. Sebelum daripada datangnya berhala itu, orang penduduk tanah Arab mereka mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kita dah baca sebentar pada awal muka surat tentang berhala Hubal. Kita pernah kongsikan, sebab dah lama kita baca pada bulan Ramadan tempoh hari, tentang bagaimana datangnya penyembahan berhala di tanah Arab. Okey. Pada muka surat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 43. Pada sahabat yang ada buku, pada muka surat 43, bagaimana penulis buku menerangkan bagaimana masuknya berhala dan juga penyembahan berhala ke tanah Arab. Lalu orang yang mula-mula bawa adalah pemimpin yang memerintah Kaabah pada waktu itu. Pada waktu itu yang memerintah Kaabah bukannya Quraisy, tetapi kabilah Khuza'ah yang ketuanya bernama Amr bin Lu'ay. Lalu dia bawa berhala Hubal daripada Syam. Itulah berhala yang pertama. Lalu berhala Hubal ianya berada di Mekah. Adapun Uzza di Nakhlah. Manah di tempat bernama Mushallal yang kita akan baca sebentar lagi. Dan juga Suwa' terletak di Ruhat yang kita baru baca tadi. Maka kata penulis buku pada penghujung muka surat 605, pada bulan yang sama, iaitu bulan Ramadan, Nabi mengutuskan Sa'ad bin Zaid al-Ashhali dengan memimpin 20 orang tentera berkuda menuju ke tempat di mana terletaknya berhala Manah. Manah diletakkan di Mushallal. Mim, Shin, Lam, Lam. Mim, Shin, Lam, Lam. Mushallal. Di manakah Mushallal? Mushallal yang terdapat di wilayah Qudayd. Qudayd, kita dah biasa baca tentang Qudayd. Lalu Manah adalah berhala yang dahulunya disembah oleh orang Aus kerana ianya terletak di antara Madinah dan Mekah. Lalu orang Aus sembah berhala Manah. Orang Aus, orang Khazraj, orang Ghassan dan yang lain. Tak kala Sa'ad bin Zaid sampai di Mushallal, maka penjaga Manah bertanya, "Apakah yang engkau mahu?" Maka Sa'ad bin Zaid berkata, "Aku diperintahkan untuk menghancurkan Manah."
Maka si penjaga berhala pun berkata, silalah kalau kamu ada kekuatan untuk melakukannya. Kerana dia percaya berhala itu ada kekuatan dia. Maka Sa'ad bin Zaid mendekati Manah. Tiba-tiba keluar seorang wanita hitam dalam keadaan tidak berpakaian dan menggoyang-goyangkan rambutnya, iaitu syaitan. Syaitan keluar daripada berhala tersebut sambil mendoakan kecelakaan dan menepuk-nepuk dadanya. Maka penjaga Manah itu berkata kepada wanita itu, Manah tidak boleh melakukan apa-apa. Manah tidak boleh diganggu. Maka Sa'ad bin Zaid memancung wanita itu, kemudian dia mendekati Manah, meruntuhkan Manah, menghancurkan Manah. Para tentera tidak menemui apa-apa perkara pelik selepas daripada peristiwa itu di tempat penyimpanan berhala tersebut. Lalu ini kita nampak 3 berhala, satu terletak di Nikhlah ataupun Nakhlah, iaitu Uzza, satu terletak di Mushallal, iaitu Manah, satu terletak di Rohat, iaitu Suwa. Ketiga-tiganya dihancurkan oleh tentera Islam untuk menghapuskan penyembahan berhala di tanah Arab selepas daripada pembukaan kota Mekah. Kata penulis buku, Khalid bin Al-Walid pada waktu itu selain daripada mendapat tugas menghancurkan Uzza, dia mendapat tugas yang lain. Kata penulis buku, setelah Khalid bin Al-Walid pulang daripada misi penghancuran Uzza, muka surat 606, Nabi SAW mengutuskan Khalid bin Al-Walid pada bulan Syawal, bulan berikutnya, bulan yang ke-10, sebab Nabi duduk di Mekah selama 19 hari. Sebahagian daripada Ramadan bermula daripada 17 Ramadan dan permulaan Syawal. Maka pada permulaan Syawal, Nabi SAW hantar Khalid bin Al-Walid untuk menuju ke Banu Juzaimah, untuk pergi berjumpa dengan Banu Juzaimah dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bukan untuk memerangi mereka. Maka pada waktu itu dia berangkat dengan memimpin 350 tentera yang terdiri daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Pada bulan yang ke-10 pada tahun 8 Hijrah, Khalid bin Al-Walid diperintahkan untuk membawa tentera menuju ke Banu Juzaimah. Akhirnya Khalid bin Al-Walid sampai di tempat Banu Juzaimah. Lalu seperti biasa, dia mengajak mereka untuk masuk Islam. Ternyata mereka tidak menyahut dakwah Khalid bin Al-Walid dengan baik. Bahkan mereka mengundang kemarahan Khalid bin Al-Walid dengan mereka mengejek Khalid bin Al-Walid dengan berkata, kami murtad, sabakna, kami murtad. Kami tidak mahu untuk masuk dalam agama Islam. Maka Khalid bin Al-Walid pun memerangi mereka dan menawan sebahagian daripada mereka. Lalu untuk setiap daripada tentera Islam, seramai 350 tentera, Khalid bin Al-Walid berikan kepada setiap tentera Islam akan satu tawanan. Apa nak buat dengan tawanan itu? Kata penulis buku, pada suatu hari dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah, dia telah perintahkan, sebab dia panglima, dia general, dia telah perintahkan setiap tenteranya untuk membunuh tawanan masing-masing. Atas apa jua alasan, dia kata dengan tentera dia bunuh tawanan masing-masing, kerana mereka ini adalah tawanan perang. Maka sahabat-sahabat yang lama tidak bersetuju. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat yang lama, mereka enggan. Maka mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ceritakan tentang tindakan Khalid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak bersetuju dengan perbuatan Khalid yang menyuruh untuk membunuh tawanan-tawanan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangan baginda dan berdoa, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. Lalu Nabi SAW ucap benda tu sebanyak 2 kali, menunjukkan rasa tidak bersetuju Nabi dengan Khalid bin Al-Walid. Namun pada waktu itu ada daripada kalangan orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat yang baru masuk Islam, kerana mereka mendapat arahan daripada panglima, maka mereka bunuh tawanan tersebut. Siapakah yang buat begitu?
kata penulis buku, Banu Sulaim, kerana mereka ni baru masuk Islam selepas sebelum pembukaan kota Mekah, selepas daripada peperangan Mu'tah pada tahun yang sama, tahun 8 Hijrah. Banu Sulaim mematuhi arahan Khalid bin Al-Walid sehingga mereka membunuh tawanan masing-masing. Sementara golongan Muhajirin yang dah lama masuk Islam, golongan Ansar yang dah lama masuk Islam, mereka tidak mengikut arahan Khalid bin Al-Walid. Daripada sini banyak benda yang kita belajar. Yang pertama, bahawa kalaulah seseorang ketua itu menyuruh benda yang salah, maka tak perlu ikut. Bahkan itu dia, kalaulah suami sekalipun menyuruh benda yang dilarang, maka tak boleh ikut. Walaupun ayah sekalipun, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak langsung ada ketaatan pada makhluk pada perkara yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Muhajirin dan Ansar walaupun diperintahkan oleh ketua, dan tak ada golongan yang lebih mentaati ketua mereka, tak kira usia ataupun muda ataupun tua, selain daripada pada sahabat, mereka sangat-sangat mentaati ketua mereka. Tapi bila Khalid bin Al-Walid suruh buat benda yang salah, orang Muhajirin dan Ansar tidak ikut. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil. Tidak langsung ada ketaatan pada makhluk dalam untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang telah terbunuh daripada tawanan itu bagaimana? Maka kata penulis buku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan sepupu baginda Ali bin Abi Talib untuk membayar diat, ganti rugi, yang mana kita tahu ganti rugi dia banyak. Untuk setiap nyawa 100 ekor unta bagi setiap yang telah menjadi korban pembunuhan. Walaupun mereka tawanan, tetapi Nabi tak bersetuju untuk setiap yang telah dibunuh, terutamanya oleh Banu Sulaim. Maka pada waktu itu Nabi bayar diat tersebut bagi setiap nyawa 100 ekor unta. Bahkan kata penulis buku, ketika Khalid bin Al-Walid memerintahkan tentera Islam untuk membunuh tawanan masing-masing, ketika itu antara Khalid bin Al-Walid dan Abdul Rahman bin Auf terjadinya perdebatan. Kenapa Abdul Rahman bin Auf tak nak ikut perintah dia padahal dia ketua, dan Abdul Rahman bin Auf pun mempertikaikan kerana itu benda adalah benda yang salah. Ketika mana berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Khalid bin Al-Walid. Nabi berkata, "Tenanglah wahai Khalid, lepaskanlah para sahabatku, ashabi, jangan melakukan begitu kepada sahabat-sahabatku. Demi Allah, andai kata Uhud itu menjadi gunung emas." Dan satu yang mana kita tahu Uhud adalah gunung yang paling besar dekat Madinah. Panjangnya adalah lebih kurang 6 ke 7 kilometer. Uhud adalah gunung yang besar dan panjang. Maka Nabi berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, andai kata Uhud itu menjadi gunung emas, kemudian engkau serahkan semua emas sebanyak gunung Uhud itu di jalan Allah, tetap itu tidak akan menyamai kepermergian salah seorang daripada sahabatku sama ada pagi ataupun petang." Lalu daripada sini kita nampak kedudukan para sahabat yang awal masuk Islam, yang Al-Quran sebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, kerana Khalid bin Al-Walid masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 Hijrah, lebih kurang setahun sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah. Maka Nabi SAW tegur Khalid bin Al-Walid kerana apa yang dilakukan itu kurang tepat. Nabi berkata, "Wahai Khalid bin Al-Walid, kalaulah engkau mempunyai emas sebanyak gunung Uhud sekalipun, engkau belanjakan semua itu, nescaya tidak akan dapat menyamai pergerakan keluarnya sahabatku sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang di jalan Allah." Maka daripada sini kita boleh nampak keutamaan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Kita boleh nampak keutamaan fadilah sahabat-sahabat yang masuk Islam daripada awal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kata penulis buku, inilah dia perang pembukaan kota Mekah. Saya lebih suka nama dia pembukaan, sebab dalam sirah dalam bahasa Arab dia sebut Fathu Mekah, pembukaan. Walaupun
penulis buku letakkan terjemah penaklukan, tetapi terjemahan pembukaan lebih sesuai. Sebab ulama sirah berbeza pendapat, adakah Mekah dibuka secara paksaan ataupun Mekah dibuka dalam keadaan bukan paksaan. Sebab orang-orang Mekah mereka tidak melawan kecuali hanya beberapa orang. Lalu sebab itu saya lebih suka dengan istilah pembukaan kota Mekah. Kata penulis buku, inilah dia peristiwa pembukaan kota Mekah. Ianya merupakan pertempuran terakhir dan pembukaan yang luar biasa. Kesan daripada pembukaan kota Mekah ini dapat dilihat apabila runtuhnya kebatilan secara menyeluruh. Hilangnya berhala Uzza, Suwa', Manah, Hubal dan semua berhala-berhala yang disembah di Baitullah Kaabah. Penaklukan ini tidak meninggalkan, pembukaan kota Mekah ini tidak meninggalkan satu ruang dan satu kesempatan pun untuk kebatilan kekal bertapak di semenanjung Arab lagi. Tanah suci tidak lagi dikuasai kecuali orang-orang yang berjalan di atas hak dan juga kebenaran. Keyakinan yang kuat ini telah bersemayam di hati mereka dengan sangat kukuh. Lalu apakah yang menjadi pemudah kepada pembukaan kota Mekah? Kata penulis buku, semestinya Perjanjian Hudaibiyah, muka surat 607 pada perenggan kedua. Perjanjian Hudaibiyah sebenarnya merupakan jalan permulaan dan pendahuluan dan gerbang pembuka bagi pembukaan yang besar ini. Dengan adanya Perjanjian Hudaibiyah, orang ramai berasa selamat dan sehingga mereka dapat bercakap dengan sebahagian yang lain secara tenang serta dapat membincangkan permasalahan agama dengan tenang. Antara menjadi sebab berlakunya banyak orang masuk Islam adalah pembukaan kota Mekah. Sebab itu Khalid bin Al-Walid masuk Islam, Ammar ibnu Al-As masuk Islam. Kenapa? Sebab bila dah berdamai, orang Mekah boleh datang ke Madinah. Mereka boleh datang ke Madinah. Mereka boleh bertanya tentang Islam. Lalu sebab itu banyak juga orang-orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Sebab pada waktu itu dah berdamai. Tidak ada lagi pergaduhan dan sebagainya. Bahkan orang-orang Islam yang menyembunyikan keislamannya ketika di Mekah kini berani menampakkan agamanya. Selepas perjanjian Hudaibiyah, orang yang mana sebelum ni sorok-sorok masuk Islam kat Mekah tak perlu lagi sorok. Sebab dah berdamai, mereka boleh menzahirkan keislaman mereka. Bahkan mereka boleh mendakwahkan Islam, berdialog dengan orang lain tentang pelbagai permasalahan. Oleh sebab itulah, kata penulis buku, ramai orang yang masuk Islam sehingga jumlah tentera Islam pada perang sebelum Hudaibiyah hanya berjumlah lebih kurang 3,000, tetapi dalam perang pembukaan kota Mekah boleh mencapai sehingga jumlah sebanyak 10,000 orang. Inilah perang terakhir yang telah membuka mata ramai manusia, memperlihatkan dari mata mereka di mana sekatan terakhir yang menghalang Islam dapat dihancurkan. Itulah dia Quraisy yang menjadi musuh Islam selama lebih daripada 20 tahun, menjadi benteng penghalang kepada kabilah-kabilah Arab lain untuk masuk Islam, kerana kabilah-kabilah Arab dia hanya ikut Quraisy. Selagi mana Quraisy tak masuk Islam, mereka tak nak masuk Islam sebab mereka percaya Quraisy adalah pemegang Baitullah, pemegang Kaabah, maka mereka semua mengikut kepada orang-orang Quraisy. Lalu bila orang Quraisy masuk Islam, daripada situlah manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kata penulis buku, maka dengan penaklukan dan pembukaan kota Mekah ini, umat Islam dapat menguasai sistem politik dan sistem agama di wilayah seluruh semenanjung tanah Arab, sehingga kepimpinan dalam bidang agama dan ketokohan dalam bidang keduniaan beralih kepada umat Islam. Sebab itu kita nampak kabilah-kabilah Arab sangat susah nak masuk Islam selagi mana Quraisy tak masuk Islam. Tetapi nanti kita akan baca selepas daripada ini, bila mana Quraisy masuk Islam, walaupun ada penentangan daripada Hawazin, daripada Taif, daripada beberapa kabilah yang lain, tetapi pada waktu itu kabilah-kabilah kecil banyak yang masuk Islam. Sebab itulah kita nampak firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath", ketika mana datangnya bantuan Allah dan pembukaan kota Mekah.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat wahai Muhammad, manusia mula masuk kepada agama Allah dalam berbondong-bondong. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, bila Quraisy masuk Islam, berbondong-bondong bangsa Arab masuk Islam kerana mereka memandang tinggi kepada Quraisy yang merupakan ketua dalam bidang agama bagi mereka, merupakan penjaga Baitullah dan Kaabah yang mereka pandang tinggi dalam kehidupan agama, begitu juga dalam kehidupan dunia. Mereka memandang tinggi kepada Quraisy. Kata penulis buku, keadaan ini menguntungkan umat Islam setelah berlakunya genjatan senjata perjanjian Hudaibiyah, dan kini telah lengkap serta sempurnalah pembukaan dan penaklukan ini, sehingga bermula tahap yang lain yang semakin menguntungkan umat Islam. Dalam tahap ini, umat Islam mempunyai pemerintahan penuh terhadap keadaan di semenanjung Arab. Lalu sebab itu kita nampak walaupun beberapa para sahabat, bahkan kebanyakan para sahabat tidak bersetuju dengan syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah, nampak berat sebelah, nampak pada waktu itu menindas, tetapi Hudaibiyah itulah yang mana Nabi sanggup tanda tangan menjadi pembuka kepada kemenangan dan juga pembukaan kota Mekah. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada Hudaibiyah dan pembukaan kota Mekah? Kadangkala ada perkara dalam hidup yang kita tak suka, yang nampak pada zahir mata kita adalah benda yang menyusahkan, tetapi hakikatnya ada hikmah jika kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam para sahabat pada waktu itu tak nampak kenapa Nabi tanda tangan perjanjian Hudaibiyah, tetapi Hudaibiyah yang berlaku pada penghujung tahun 6 Hijrah menjadi penyebab kepada begitu ramai orang masuk Islam dan menjadi penyebab kepada runtuhnya Quraisy dan menjadi penyebab kepada pembukaan kota Mekah. Lalu kita boleh ambil berkenaan dengan apa yang menimpa wabak, yang menimpa kepada kita daripada wabak ini. Banyak orang yang mana ketika mana pada bulan yang ketiga, contohnya saya, tugas saya adalah sebagai mutawif sebelum daripada ini, sebagai mutawif, sebagai orang yang berkongsi ilmu di masjid ataupun surau. Tiba-tiba semuanya tertutup dalam sekelip mata pada bulan 3, tetapi kita bersangka baik. Maka daripada situlah kita nampak daripada bulan 3 bagaimana kita berkongsi ilmu, yang mana kita tak pernah nampak hikmah bulan 3 itu sampai sekarang. Kita tak pernah, maksudnya kita tak pernah nampak hikmah yang berlaku pada bulan 3 ketika mana bermulanya PKP pada waktu itu. Tetapi setelah kita dah tiba hingga sekarang pada bulan 11, hikmah daripada PKP itulah kita dapat bertemu secara maya, kita dapat membaca keseluruhan hidup Nabi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Itu antara salah satu hikmah. Para sahabat pun boleh nilai balik. Apakah hikmah benda yang berlaku? Pasti ada orang yang diuji. Para sahabat pun diuji pada pembukaan kota Mekah. Tetapi pada setiap yang berlaku, apabila manusia itu dia kekal tenang, kekal bersangka baik dengan Allah, kekal buat kerja dia sebagai hamba, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, sebenarnya pada setiap sesuatu yang berlaku adanya hikmah, adanya perkara baik yang Allah sembunyikan. Cumanya bila manusia tak nampak benda yang bakal berlaku, maka pada waktu itu jika dia tidak percaya pada Allah, dia akan menjadi keluh kesah, dia akan menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Sebab itulah rahsia ketenangan adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Rahsia ketenangan adalah ingat Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan mengingati Allah hati boleh menjadi tenang. Kalaulah tak ada PKP pada bulan 3, kita tak akan berkesempatan untuk berkongsi ilmu, sehingga kita hanya tinggal 100 muka surat sahaja lagi untuk menghatamkan kitab ini. Sedar tak sedar, ramai yang ikut daripada awal, daripada Ramadan, kita dah baca 600 muka surat disebabkan hikmah daripada COVID, daripada PKP pada bulan 3 tempoh hari. Walaupun kita bukanlah baca daripada bulan 3, kita baca daripada Ramadan, tetapi hikmah dia masih
Ada. Lalu kata penulis buku, maka sebenarnya ia membawa penyebab kepada pembukaan kota Mekah. Kata penulis buku, tidak ada pilihan lain bagi kaum-kaum Arab selain mengirim utusan kepada Rasulullah sehingga mereka semua memeluk agama Islam. Maka Nabi daripada situ mereka mengembangkan dakwah ke seluruh alam. Persiapan mereka untuk mengembangkan dakwah ini akhirnya sempurna setelah 2 tahun berikutnya. Maka dalam tempoh 2 tahun, tahun 9 Hijrah dan juga tahun 10 Hijrah sangat-sangat penting, kerana dalam tempoh 2 tahun, bila dah runtuhnya kerajaan Quraisy, bila dah runtuhnya Quraisy dan digantikan dengan mereka masuk Islam, dalam tempoh hanya 2 tahun, kata penulis buku, Islam telah tersebar sampai ke seluruh benua Arab. Lalu, walaupun kita nampak berlaku dalam 2 tahun sahaja, tetapi Nabi telah berusaha selama 20 tahun. Apa yang Nabi usaha selama 20 tahun semenjak menjadi Rasul, ketika mana Allah nak buka jalan, Allah nak menunjukkan kemenangan, maka ianya berlaku dalam tempoh 2 tahun. Sebab itulah kata penulis buku, maka perkembangan dakwah baginda akhirnya sempurna setelah 2 tahun berikutnya. Sebab itulah kata penulis buku pada muka surat 608, peringkat yang ketiga dalam kehidupan baginda, bagaimana tersebarnya dakwah pada baki 2 tahun daripada kehidupan baginda. Lalu daripada sini kita akan sambung berkenaan dengan fasa terakhir kehidupan baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, kita tepat-tepat tinggal lebih kurang 100 muka surat sahaja. Kita berharap kita dapat mengambil manfaat daripada pembacaan kitab Sirah Nabawiyah sepanjang kita mula daripada Ramadan. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran kepada para sahabat yang sentiasa bersama, sentiasa share learning point, sentiasa bantu untuk melapangkan masa dan juga bersama. Moga-moga kita dapat khatamkan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa esok pada jam 8 pagi dalam pertemuan Hayati Quran. Kita ada 3 program sehari. Hayati Quran jam 8 pagi, Syama'il Muhammadiyah 9 pagi, dan Santai Sirah pembacaan kitab Ar-Rahiqul Maktum pada jam 6 petang. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram saya, Kuliah UMAR Kuliah Umar Aziz. Dan kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang telah diberikan di ruang komen. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.